So ini Amin Idris, PU Amin orang lain. Assalamualaikum, hai guys. Hari ini Beramin nak ambil kesempatan untuk menegur beberapa salah faham kita yang menggunakan istilah pendakwah segera. Dan unfortunately, di kalangan media pun menggunakan istilah ini. Dan isu ni timbul apabila ada segelintir bekas-bekas peserta program realiti agama yang menimbulkan beberapa kontroversi yang akibatnya masyarakat kita hilang kepercayaan kepada para pendakwah. Mereka generalize hanya kerana segelintir yang buat masalah, maka habis segala pendakwah, terutama sekali mereka yang sering muncul di televisyen, dianggap sebagai pendakwah segera. Dan kita pun sebenarnya kena berlaku adil. Oh ya, Bro Amin bukan PU Amin PU Amin orang lain, Amin Idris lain. Amin Idris tak pernah masuk mana-mana program realiti. Bro Amin muncul sejak dari TV Pendidikan di TV2 dulu, kemudian muncul di TV Jakim, seterusnya menjadi tetamu di TV3, menjadi tetamu di RTM, TV9, kemudian 2010, Bro Amin menyertai TV Al-Hijrah sebagai pengacara di sana, dan hari ini pengacara Tazkirah Malam Jumaat di Astro Oasis. So, Bro Amin tak pernah terlibat dengan mana-mana program realiti. So, ini Amin Idris, PU Amin orang lain. Okay? Kena clear kat situ. Cuba balik pada topik kita. Janganlah hanya kerana segelintir orang yang buat masalah, kita generalize semuanya. Contoh, program Imam Muda yang bermula tahun 2010, musim pertama ada 10 orang. Musim kedua ada 10 orang. Musim ketiga ada 10 orang. Dah 30 orang kat situ. Kemudian, Pencetus Ummah bermula tahun 2013. Musim pertama, 12 orang. Musim kedua, 10 orang. Musim ketiga, 12 orang. Dan musim keempat, 9 orang. Jumlah semuanya, 43. Dan di TV3 pula, ada program Da'i Pendakwah Nusantara. Musim pertama, 12 orang. Musim kedua, 8 orang. Musim ketiga, 10 orang. Musim keempat, 12 orang. Musim kelima, 12 orang. Dan musim keenam, iaitu musim terakhir, 10 orang. Semua sekali, 66 orang. Jadi kalau tambah program Imam Muda, campur pula dengan Pencetus Ummah, campur juga dengan program Da'i Pendakwah Nusantara, semua sekali, 139 orang. Itu belum campur program realiti solehah dan juga ustazah pilihan. Ada lagi program Tahfiz Muda. Manhaj Muntawih pun tak kira lagi tu. Dan kalau kira program Pencetus Ummah, Imam Muda dan juga Da'i Nusantara sahaja, yang berlaku masalah dalam 2, 3, 4 orang. Kita ambillah 5 orang. So kalau kira peratus pun, 5 daripada 139 orang, baru 3.597%. 3% je pun. So tidak adil untuk kita generalize hanya kerana segelintir yang ada masalah. Sebagaimana kita nak orang berlaku adil kat kita, kita juga kena berlaku adil pada orang lain. Berapa ramai kami kenal di kalangan Imam Muda, Pencetus Ummah, di kalangan da'i yang sangat tinggi ilmunya. Ada yang dah sambung master, ada yang dah sambung PhD, ada menjadi pegawai tinggi di majlis agama, ada yang menjadi rujukan para ustaz, para ustazah dalam ilmu Quran, dalam ilmu hadis. Maknanya ramai lagi yang bagus. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Okey, berkaitan dengan label pendakwah segera tadi, ada yang menisbahkan kata-kata ini kepada Hasan Al-Basri, iaitu man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, maka dia adalah pendakwah. Da'i adalah pendakwah. Dan bila Beramin semak balik, dan ada orang kata ni hadis, bila Beramin semak balik, tidak ada asas mengatakan ini hadis. Namun demikian, makna dia sahih. Kerana dalam Quran ada banyak tempat-tempat yang mengatakan bahawa kita umat Islam adalah pendakwah. Dan bila dakwah ni maknanya kita melaksanakan yang ma'ruf dan kita mencegah kemungkaran. Atau nama famousnya amar ma'ruf nahi mungkar. Antaranya Allah Ta'ala sebut kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita, kata Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala iktiraf sebagai umat terbaik di kalangan manusia. Kenapa? Sebab kita mengajak ke arah yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran dan beriman pada Allah Azza wa Jalla. Tambah lagi Allah sebut dalam surah Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Maksudnya, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada perintah Allah serta dia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, "Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang menyerahkan diriku bulat-bulat pada Allah Azza wa Jalla." Kedua-dua ayat ini
memberikan gambaran bahawa sebagai Muslim memang kerja kita adalah mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan ada hadis Nabi sebut, "Marra'a minkum munkaran." Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Ada yang mentafsir sebagai kuasa. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, kalau dia tak mampu dengan lidahnya. Fa in lam yastati', kalau dia tak mampu juga, fa biqalbihi, dengan hatinya. Dia rasa tak suka, dia rasa benci kepada perkara mungkar. Ayat Quran tadi dan hadis-hadis tadi mengesahkan bahawa sama ada kita ustaz ke, ustazah ke, jual goreng pisang ke, tukang masak ke, peguam ke, arkitek ke, engineer ke, cikgu ke, YouTuber ke, influencer ke, siapa-siapa, termasuk wartawan, producer, cameraman, anyone. Kita adalah pendakwah. Dan asalkan kita ajak orang untuk buat benda baik, itu adalah dakwah. Ada orang buat benda yang tak baik, kita tegur dia, itu juga adalah dakwah. Dan kita berdakwah mengikut kadar kemampuan kita dan juga kadar ilmu kita. Yang menjadi masalah apabila ada orang bijak koseh. Waktu masalah. Apa dia? Wujudnya ilmuwan ataupun ulama segera. Yang tu lagi tepat. Bukannya pendakwah segera, sebab kita semua adalah pendakwah, termasuk wartawan yang menulis tajuk-tajuk tentang pendakwah segera. Contoh, dia tak pernah belajar ilmu tafsir. Dia tak pernah belajar ilmu hadis. Tapi dia tafsir ikut kepala dia. Yang ni yang jadi masalah. Ilmuwan segera, dia tak belajar tentang hadis. Tiba-tiba dia tafsir hadis akhir zaman ikut kepala dia, ikut teori-teori dia. Dan banyak juga yang terseleweng terus daripada makna sebenar hadis. Yang ni yang jadi masalah. Ada yang kitab tafsir pun tak pernah belik, tiba-tiba pandai-pandai nak menafsir Quran. Yang ni menjadi masalah. Dan tak cukup dengan itu, ilmunya tak ada, pada masa yang sama akhlaknya pun ke laut. Dia berdakwah tapi tidak menjadi contoh ikutan. Oleh demikian, tidak ada istilah pendakwah segera. Yang ada dan yang bermasalah adalah ilmuwan ataupun ulama segera. Seruan Brahmi kepada diri Brahmi dan kepada semua sekali, ayo, untuk kita menjadi pendakwah, kita kena sentiasa upgrade diri kita. Apa dia? Teruskan belajar, upgrade ilmu kita, pada masa yang sama perelokkan diri kita dengan akhlak yang mulia. Ilmu tanpa akhlak akan cacat. Akhlak tanpa ilmu akan timpang. Jadi akhlak dan ilmu mesti seiringan. Barulah kita boleh menjadi pendakwah yang hebat, insya-Allah. Jadi kita semua adalah pendakwah. Tidak ada istilah pendakwah segera. Yang bermasalah adalah wujudnya ulama-ulama segera.